Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Baik. InsyaAllah kita akan baca bab yang terakhir daripada bab Fanul Bayan yang dinamakan Takhrijul Kalam. Minggu lepas kita telah sebut baca, kita akan baca sekali lagi pada awal. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulum masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Takhrijul kalam ala khilafi muqtada zahir. Takhrijul kalam ala khilafi muqtada zahir, iaitu mengeluarkan kalam yang menyalahi tuntutan zahir ahwal mukhatab. Zahir maksudnya zahirul hal mukhatab. Ini takdirlah. Az-zahir itu dengan maksud zahirul hali al-mukhatab. Okey, baik. Maksudnya asal kalam, contoh orang yang khali zihni sepatutnya tidak datang dengan taukid. Zaidun qaimun. Sepatutnya, tapi terkadang kita datangkan dengan luar daripada zahir. Maksud keluar daripada muqtada zahir, kita datangkan dengan taukid bagi orang khali zihni. Maka itu dinamakan muqtada zahir. Contohnya inna zaidan qaimun. Kita kata kepada siapa? Kepada orang yang tidak jahil. Maka kita sebut kalam orang tersebut iaitu menyalahi muqtada zahir. Baik. Maka disebut i'lam, ketahuilah oleh kamu, annal mulagha yatafannanuna, dengan maksud yatanawwa, mempelbagaikan uslub mereka itu fi kalamihim, dalam kalam mereka. Fi kalamihim ni merangkumi sawaun kana khabariyan atau insyaiyan, sama ada kalamihim merangkumi apa? Merangkumi khabar ataupun insya. Maksudnya ulama balaghah tidak hanya mempelbagaikan versi uslub mereka tu dalam kalam khabari, bahkan dalam kalam insya' juga. Baik, fayatuna fihi bima la yajri ala zahir, maka mereka mendatangkan padanya pada fihi ai fil kalam. Fihi fil kalam datang apa? Datang dengan sesuatu, bima tu ta'alluq bagi yatuna, dengan sesuatu la yajri ala zahir, yang tidak bergerak, yang tidak berjalan atas yang zahir. Sebagaimana kita tadi ada, iaitu zahirul hal al-mukhatab sini. Maksudnya apa? Bila kita takdir zahirul hal al-mukhatab, kita akan sebut alif lam di situ, alif lam lil ahdi. Lil ahdi lah. Lil ahdi az-zikri, yang telah lalu pada bab awal, pada bab apa? Bab ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani. Okay, baik. Maka disebut ala zahiri asy-sya'i, yang mana zahir itu yang masyhur. Sya'i dengan maksud al-masyhur, yang mengumumilah sya'i, yang berleluasa, yang masyhur di kalangan ahli balaghah. Yaqsiduna bidzalika tamlih, yaqsiduna bidzalika at-tamliha wat-tahsina. Maka mereka qasad dengan uslub, maksudnya takhrijul kalam ala khilaf muqtada zahir itu qasad untuk apa? Untuk tamlih dan juga tahsin. Kita sebut waw tu waw ataf tafsir, tamlih dengan maksud tahsin. Okey, baik. Baik, dan sebagaimana kita sebut pada minggu pertemuan lepas, tamlih dengan maksud apa? Diambil daripada malaha yumallihu tamlihan. Maksudnya apa? Kita mendatangkan suatu kalam, bila kita dengar tu, kita tabi'in kita, pendengar kita nak dengar, itu panggil tamdih. Maksudnya seseorang yang berpidato, orang yang bercakap di hadapan khalayak ramai, ia datangkan satu kalam. Dalam kalam tersebut, bila kita dengar, kita nak tahu benda tu, itu panggil tamlih. Ia mendapati benda tu gharib ataupun benda tu sangat asyik, itu panggil tamlih. Okay, baik. Maka daripada ayat ni kita akan faham
bahawasanya tamlih dan tahsin tu adalah gharak yang utama kenapa mereka datangkan satu kalam yang khilaf muqtada zahir. Maka tanda situ tamlih wa tahsin huma gharadun, huma maksud, huma maksudun, huma maksudani fi hadzal majal ataupun fi hadzal bab. Tamlih dan tahsin itu gharak bagi takhrij ataupun ikhrajul kalam ala khilafi muqtada zahir. Baik. Sebahagian kitab dia takbir dengan ikhraj. Macam dalam kitab kita dia takbir dengan takhrij. Kan? Sebahagian kita takbir dengan ikhrajul kalam. Maksudnya sama. Kharraja bila sebut fa'ala terkadang datang dengan masuk af'ala. Af'ala terkadang masuk datang kharraja. Sebagaimana dalam kitab Matan Bina disebut. Dan Syarah Kafah Ibu ada. Kemudian disebut apa? Au ya'tamiduna. Au ya'tamidu ni ataf pada fayatuna fihi. Okay, baik. Ya'tamiduna ala nukatin khafiyatin. Mereka ni beriktimad, berpegang ke atas satu nukat, iaitu satu rahsia-rahsia, jamak nukatin, yang iaitu yaktadiha al-hal, yang menuntut akan yaktadiha tu kembali kepada nukat tadi, yang menuntut akan rahsia-rahsia yang tersembunyi tadi oleh hal. Maksudnya hal mukhatab lah. Wala yatafattan, dan tidaklah mengambil intibah, tidak mengambil perhatian padanya pada lahan-lahan nukat tadi. Oleh siapa? Oleh sami'. Fa'il bagi yatafattan. Law lam yulqa ilaihi, kalaulah tidak dilemparkan kepada sami' tadi, ma yukhalifu zahirul hal. Sekiranya kita tidak maksudnya mutakalim tidak sebut kepada sami' tadi kalam yang khilaf muqtada zahir. Maksud kalaulah kita bagi kalam, maksudnya seolah-olah kalaulah mutakalim ni bagi benda yang biasa, kalam yang mengikut muqtada zahir, maka seolah-olah pendengar tu rasa benda biasa je. Tiba-tiba bagi benda yang lain. Contohlah kita sebut orang yang bodoh. Contoh orang yang bodoh, sepatutnya maksud orang yang lambat pick up, sepatutnya kita bagi kalam yang pendek lah. Dia telah berdiri. Contoh, dia telah berdiri. Okey, baik. Tapi tiba-tiba kita sebut apa? Kita buat panjang kalam. Tiba-tiba kita buat kalam panjang. Sepatutnya kalam yang panjang ni kepada orang yang faham. Okey, baik. Jadi bila kita buat kalam panjang, benda buat apa disebut panjang tak? Akan apa? Intibah benda tu. Dia akan beringat. Okey, baik. Kemudian disebut apa? Fala yang bagi. Kemudian disebut macam mana kita nak kira kalam tersebut lawan khilaf, iaitu daripada bahagian khilaf muqtada zahir ataupun daripada muqtada zahir. Maka dia sebut pada yang bagi ni, yang pertama ni sebut ini tidak dikira, maksudnya terkeluar daripada bahagian khilaf muqtada zahir. Maksudnya kalam yang akan sebut ni ada 3 nauk, 3 jenis ni, kita tak kira ini khilaf muqtada zahir, tapi kita kira ini adalah mengikut muqtada zahir. Okey, baik. Maka tidak dibilang, tidak patut untuk kita bilang, untuk dibilang perkara-perkara yang tersebut ni yang daripada bahagian khilaf muqtada zahir. Yang pertama apa? Yang pertama, makana nasyi'an an ikhtilafi dawa'i wan nukati ma'a wuduhi ikhtilaf, iaitu sesuatu yang terbit. Yang pertama ni sesuatu yang terbit daripada perbezaan dawa'i. Dawa'i dengan maksud apa? Dawa'i dengan maksud tuntutan lah. Satu tuntutan. Alif lam tu, alif lam iwad bagi satu jumlah yang dihazaf lah, ataupun mudhaf yang dihazaf. Asalnya apa? Dawa'i maksudnya dawa'i hali al-mukhatab. Tulis itu. Dawa'i hali al-mukhatab. Tuntutan yang oleh kerana berlaku daripada perbezaan tuntutan ahwal mukhatab. Sama ada ahwal mukhatab tadi ada 3. Sama ada mungkir,
ataupun orang yang ingkar, ataupun orang yang ragu-ragu, ataupun orang yang tidak ada ilmu, jahil kita sebut. Khaliz zihni. Ada 3. Okey, baik. Wan nukati ma'a wuduhil ikhtilaf, dan juga terbit daripada wan nukati ni atah bagi dawa'i. Maksudnya makana nasyi'an an ikhtilafin nukati. An ikhtilafin nukati. Jadi wan nukati atah bagi dawa'i, bukan atah bagi ikhtilaf. Makana nasyi'an an ikhtilafid dawa'i wan nukati berserta wuduhi al-ikhtilaf, berserta perbezaan tersebut sangat jelas. Sangat jelas, tidak ada khafiyah. Okey, baik. Apakah contoh makana nasyi'an an ikhtilafi dawa'i wan nukati? Contohnya adalah kal wasli fi maqamil fasli wa aksihi li daf'i al-ihami. Seumpama wasal, seumpama uslub wasal, kita datangkan pada maqam fasal, ataupun akas, maksudnya kita datangkan kalam yang fasal pada kalam yang wasal. Sebab apa? Untuk lidaf iham. Maka seolah-olah bila kita zahirnya, sepatutnya kalam yang contoh dalam kalam al-madhu contoh, ataupun al-waslu sini contohnya pada masalah kita sebut ni, orang kita sebut hal anta, orang tanya kan, mau nak pergi tak? Kita jawab la, wa yarhamukallah. Okay, baik. Wa yarhamukallah. Asalnya pada makam tersebut sepatutnya kita tidak sebut waw. Sepatutnya. Sebab ia benda yang baru kan. Maksudnya kita mulakan benda yang baru, tak ada. Sepatutnya tidak sebut waw. Okey, baik. Sepatutnya sebut la yarhamukallah. Okey, baik. Jadi itu asal, maksudnya makam menuntut menuntut fasal. Menuntut fasal. Tapi sebab apa? Sebab apa kita letak waw situ? Maksud kita jawab la wa yarhamukallah, dengan kita doakan benda, dia ni turun rahmat lah, Allah merahmati dia. Maka sebab apa? Supaya tidak waham, dia ni berdoa jahat pada dia. Maksudnya mutakallim doa supaya mukhatab tadi tidak dirahmati. Adakah itu murak? Bukan. Murak ya, aku tak mau magi, aku tak mau pergi, tapi moga-moga Allah dan moga-moga Allah merahmati kamu. Maka untuk jaga waham tersebut, seolah-olah itu doa yang jahat ataupun buruk ke atas dia tu, maka diletak waw. Padahal makam tersebut, makam tidak perlu sebut waw. Okay, baik. Itu contoh. Baik. Maka contohnya itu kita faham. Sepatutnya makam wasal ataupun makam wasal, makam fasal, tapi kita wasal macam tadi. Maka benda tu dari sudut zahirnya nampak macam mukhalafah. Sepatutnya khilaf muqtada zahir. Sepatutnya. Tapi benda ni tidak dikira daripada bahagian khilaf muqtada zahir. Sebab apa? Kerana kita sebut perbezaan tersebut sangat jelas. Perbezaan tersebut sangat jelas. Maksudnya di antara la wa yarhamukallah dengan la yarhamukallah. Jelas. La yarhamukallah itu doa jahat, doa keburukan ke atas mukhatab. La wa yarhamukallah itu doa kebaikan ke atas mukhatab. Ada beza. Baik, wala itnab fil maqami ijaz listisgha'i as-sami', dan juga bukanlah itnab. Maksudnya kita datangkan kalam yang panjang, kan, kalam yang panjang berjela-jela pada maqam yang ijaz. Sepatutnya benda tu patutnya ijaz pada maqam ijaz. Kan? Jadi seolah-olah benda tu itnab, kita datangkan kalam yang panjang pada maqam yang pendek. Contoh maqam ijaz kan ada? Contoh ijaz. Maqam ijaz contohnya sakit. Sepatutnya bila sakit, mukhatab ataupun mutakallim orang sakit, kita cakap sakit tu banyak ke sikit? Kita tak cakap banyak lah. Cakap banyak, cakap sikit. Tapi kadang-kadang kita cakap banyak. Sebab apa? Untuk biar lega rasa. Supaya rasa sedap dengar. Gitu. Jadi
adakah itu seolah-olah berlaku apa? Berlaku yang khilaf muqtada zahir kan? Sepatutnya kalam yang pendek, tapi khilaf muqtada zahir. Maka ketika itu adakah kita sebut ini bahagian khilaf muqtada zahir? Tak. Sebab apa? Kerana ada nukat, kita sebut. Kerana ada nuktah. Sebab apa di sini? Untuk tasliyati, kita sebut tasliyatul qalbi. Contoh, untuk orang marid. Maksudnya untuk kita membahagikan tas'id ataupun is'ad qalbi al-marid dan sebagainya. Ini contoh listisgha'is sami' ni untuk untuk menjadikan sami' ini patuh dan taat seterenga. Istisgha' ni maksud asgha as-sami', dengar maksud apa? Ia tunduk dan dengar dengan memberi sepenuh perhatian. Itu maksud istisgha' as-sami'. Ia beza dengan yasma'us sami'. Yasma' sama'a dengan asgha. Beza apa? Sama'a ni boleh jadi masuk kanan kuah kiri, dengar saja. Tapi asgha yang dia tambah, ia dengar sambil diperhati. Itu beza di antara sama'a dengan asgha. Seolah-olah bila kau dengar tu, ia panggil hati tu cenderung untuk mendengar ni. Ia panggil asgha, istisgha. Okey, baik. Li zuhuri nuktati zalika. Kerana zuhurnya, kerana zahirnya nuktah pada makam tersebut. Yang kedua, jenis yang kedua yang kita tidak bilang ini adalah khilaf muqtada zahir, bahkan dia adalah daripada jariyan ala muqtada zahir wa la yu'addu makana nashi'an an alaqatin majaziyah. Alaqah majaziyah kasti'malil khabari fil insya'. Seumpama kalam isti'mal al-khabar fil insya'. Seumpama maqam insya' kita sebut. Contohlah kita sebut kita ayah. Contoh ayah. Kita perintah ke anak. Okey, baik. Kita perintah anak tu pergi mayang tu. Sepatutnya kan, maksud pergi mayang tu seolah-olah fi'il amar. Okey, baik. Tiba-tiba kita buat dalam kalam khabari, contoh Muhammad pergilah semayang, ataupun Muhammad pergi semayang. Dengan kalam khabar, pergilah jadi fi'il amar lah. dalam tu, dalam bahasa Melayu, pergilah itu sepatutnya sebut pergilah semayang, pergi semayang. Tapi kita Muhammad pergi semayang seolah-olah khabar. Okey, baik. Sepatutnya kalam insya'. Okey, baik. Bila seseorang mukhatab tadi guna kalam khabari, okey, baik, itu seolah-olah itu keluar daripada khilaf muqtada zahir. Apa? Sebab apa? Khilaf yang muqtada zahir sepatutnya kalam insya'. Sebab apa? Maqam bagi arahan kepada anak. Okey, baik. Itu tetap tidak dipanggil khilaf muqtada zahir. Sebab apa? Kerana di sana ada alaqah majaziyah. Di sana ada alaqah majaziyah. Contohnya apa? Alaqah majaziyah ni contohnya di antara pergi kita sebut zahaba dengan izhab. Okey, baik. Zahaba kita khabari kan, izhab insya'. Okey, benda tu zahaba dengan insya' ada alaqah, kita sebut alaqah majaziyah. Kok mana? Majaz mursal. Majaz mursal ada alaqah kan? Apa alaqah dia? Kita sebut alaqah sini boleh sebut ishtiqaqiyah. Maka bila kita sebut kalam insya', maqam kita perintah, tiba-tiba kita sebut kalam khabari, maka di sana ada alaqah majaziyah. Ketika mana ada alaqah majaziyah, contoh izhab, di antara izhab dengan zahaba ada alaqah majaziyah, majaz mursal, alaqah ishtiqaqiyah, maka ketika itu kita tidak sebut kalam tersebut, kita sebut zahaba zaidu ila masjid contoh, itu bukan kalam yang keluar daripada muqtada zahir, bahkan itu adalah muqtada zahir. Okey, baik. Wala makana nashi'an an tanzili syai manzilatin ghairihi ma'a wuduhin. Yang ketiga, bahagian yang ketiga daripada kita tidak kira benda ni adalah
daripada khilaf muqtada zahir, iaitu kita tanzilkan sesuatu pada manzilati ghairihi. Kita memperturunkan martabat yang lain pada sesuatu pada martabat yang lain. Contohnya berserta apa? Berserta wuduh. Berserta jelas benda tu. Li'annahu minal majas, kerana itu daripada majas. Seumpama kal qasri iddia'. Seumpama qasar iddi'ai. Contoh apa qasar iddi'a? Contohnya innama Zaidun najihun. Contoh. Adakah kita itu adalah berlaku qasar iddia'? Maksud qasar iddia' kita dakwa Zaid, hanya Zaid yang berjaya, orang yang tidak. Kita sebut iddia', kita sebut situ iddia'. Sebab apa? Seolah-olah kita tutup mata daripada kita lihat kejayaan daripada orang lain. Qasar iddia'. Okey, baik. Seumpama lagi ke aksi tashbih. Seumpama akas tashbih. Akas tashbih ni ada dua ihtimal. Sama ada akas tashbih ni sama ada kita namakan dengan tashbih makhluk, ataupun satu lagi kita sebut tashbih asyai' bididdihi. Tashbih asyai' bididdihi au naqidihi min babi tahakkum. Tashbihu asyai' bididdihi au naqidihi min babi tahakkum. Contohnya apa? Contoh kita syabbaha al-bakhil bihatim. Contohnya syabbaha al-bakhil bil hatim. Kita tashbihkan orang yang bakhil dengan seorang yang hatim. Hatim ni nama seseorang yang bila sebut hatim, kita faham sifat apa? Sifat dia ni adalah sifat pemurah. Okay, baik. Maka kita tashbihkan orang yang bakhil dengan orang yang pemurah. Sepatutnya bakhil kita tashbihkan dengan sesuatu yang sama dengan sifat bakhil kan. Tapi sekarang ni ia tashbihkan dengan sesuatu yang lawan bagi bakhil, iaitu orang jud. Iaitu dengan takbir apa? Hatim. Itu daripada mimbabi tahakkum, ejek. Mimbabi tahakkum. Nak ejek sahaja semata-mata. Contoh ayat Quran, contohlah fabashshirhum bi'azabin alim. Fabashshirhum, berilah berita gembira kepada mereka orang kafir bi'azabin alim. Adakah berita gembira dengan azab ataupun berita gembira dengan adanya kejayaan dan sebagainya? Sepatutnya berita gembira basyara sesuai dengan berita gembira, tidak sesuai dengan berita jahat, berita yang kena azab. Jadi di situ juga min babi tahkum. Okey, baik. Maka kesemua tadi tiga nauk itu yang telah tersebut itu daripada min babi muqtada zahir. Baik. Kemana sebut fata'ayyana ayyudha zalika wa nadha'iruhu fi mawadhi'ihi min abwabih. Oleh kerana bergerak di atas muqtada zahir, maka tertentulah untuk kita diletakkan perkara tersebut dan semisal dengannya itu pada tempat-tempat daripada bab-babnya. Maksud apa? Daripada bab yang telah lalu pada masalah musnad dan musnad ilaih dan juga isnad. Maksudnya itu telah tersebut. Semua yang disebut dalam kitab kita daripada bab Mimul Ma'ani, daripada bab al-isnad sehinggalah musnad ilaih muta'alliq al-fi'li itu semua jarian ala muqtada zahir. Okey, baik. Wa in kana fihi, sekalipun, wa ini ghayah. Wa in ghayah, sekalipun, sehingga pun, sekalipun begitu, kana fihi raihatun min takhrijil kalam ala khilafi fi muqtada zahir min haisu. Sekalipun sebenarnya bila kita ta'ammul, ini ada bau-bau ataupun kita sebut ada bibit-bibit, ada titik-titik yang menunjukkan ini daripada min babi takhrijil kalam ala khilafi muqtada zahir. Dari sudut apa? Dari dua sudut. Yang pertama, innal asla khilafuhu.
yang bahawasanya yang asalnya adalah khilafnya. Sebab seumpama yang kita sebut tadi lah, maqam fasal, sepatutnya kita guna kalam fasal, tapi tiba-tiba kita guna kalam wasal, maka kita sebut khilaf asli. Maka zahirnya seolah-olah benda tu daripada mimbabi khilaf muqtada zahir. Okey, baik. Yang kedua, dari situ apa? Ada sama dan ada raihah. Inna zihna la yansarifu ilaihi ibtida'an. Bahawasanya zihin itu tidak kembali, tidak berpaling kepadanya pada mula-mula kita lihat masalah tu. Pada mula-mula kita lihat masalah tersebut. Okey, baik. Kemudian wa innama, dan kemudian dimasuk pada masalah mimbabi yu'addu min takhrijil kalam. Min takhrijil kalam ala khilafi muqtada zahir, iaitu yang pertama ada dua. Yang pertama itu malam yakun nasya'an nuqtatin aslan wa hadha la yusafu bi muwafaqatil muqtadal hal wala bi mukhalafatihi, iaitu sesuatu kalam yang tidak terbit daripada nuktah mana-mana nuktah balaghiyah yang telah tersebut pada masalah ni. Contoh, kita sebut apa nuktah balaghiyah? Kita sebut at-tarahum, ataupun al-wa'du, ataupun at-taswiyah dan sebagainya. Tak ada nuktah, bukanlah kalam tersebut keluar kerana nuktah tersebut, nuktah balaghiyah kita sebut. Tak ada. Wahada, maka ketika itu kalam tersebut kita tidak sifatkan ini muwafaqah dengan muqtada hal, kalam ni mukhalafah dengan muqtada hal. Tidak, maksudnya tidak boleh kita sifatkan. Okey, baik. Kemudian wakaza, bahagian yang kedua. Wakaza, bahagian pertama ni, daripada bahagian pertama ni tulis yashmalu apa? Yashmalu al-iltifat, yashmalu al-iltifat wal uslubul hakim wal qalbi. Tiga. Daripada bahagian pertama ni terkuat tiga yang kita sebut ini, yang daripada bahagian khilaf muqtada zahir yang akan disebut lepas ni. Yang kedua, bahagian yang kedua, wa kaza yu'addu minhu ma kana nashi'an an nuqtatin khafiyatin. Yang kedua iaitu yang dibilang daripadanya minhu ay min takhrijil kalam ala khilafi muqtada zahir. Dhamir tu min mazkurah, minat takhrij al mazkur. Maka nashi'an an nuqtatin khafiyah, yang tadi tidak ada nuktah, tidak ada sebarang nuktah sedikit pun. Ni ada nuktah, tapi nuktah tersebut zahir ke tidak? Tidak zahir, tersembunyi. La yatabadaru lis-sami' idrakuha bisuhulah. Bahkan tidaklah bagi orang yang mendengar tu nak faham dengan mudah, tak. Bahkan kena ada ta'ammul dan sebagainya. Wa hadha yusafu bi annahu muqtada hal. Maka ketika ini kalam yang terkeluar, yang terbit daripada satu nuktah tapi khafiyah ni, yang bersifat khafiyah, ini kita sifatkan kalam ni yusafu bi annahu muqtada hal. Ini muqtada hal, tapi kita sebut lakinnahu khafiyun ghairu zahir. Bezalah di antara jenis yang pertama dengan jenis yang kedua. Jenis yang pertama tidak kita sifatkan muwafaqah muqtada hal ataupun mukhalafah, tapi yang kedua ni ini muwafaqah dengan muqtada hal, tapi kita sebut lakin khafiyun ghairu zahir. Faminal awal. Baik. Faminal awal maksud apa? Faminal ma lam yakun nashi'an nuqtatin aslan. Faminal awal yang akan terbagi kepada dua sini. Sebab apa? Faminal awal ni masuk yang kembali kepada malam yakun nashi'an an nuqtatin aslan. Itu. Baik, sebagaimana ada pada nota kaki. Okey, baik. Sebagaimana dalam ini sebut iltifat. Yang pertama dah feminine awal al-iltifat. Iltifat maksud apa? Lughah. Sudut lughah. Kita lihat gini. Kita tengok tepi. Iltifat. Tengok sekilas. Tengok sekilas dipanggil iltifat. An-nazaru bi ikhtilasin. Itu iltifat.
Okay, baik. Kemudian itu dari sudut luar. Itu dari sudut luar. Berpaling ataupun kita paling sikit ya. Gitu. Iltifat. Okay, baik. Dari sudut istilah apa? Wahwa. Wahwa ni indal jumhur. Tulis wahwa. Wahwa maksudnya selepas daripada ni ta'rif indal jumhur. Bila kita sebut indal jumhur, di sana ada khilaf. Di sana ada khilaf dalam ulama dalam mentarifkan iltifat. Dalam mentarifkan iltifat. Iaitu yang mukhalafah iaitu Zamakhsyari dan juga Imam As-Sakaki. Tapi kita tidak sebutlah. Okay, baik. Jadi indal jumhur ia sebut apa? Intiqal mutakallim min tariqil takallumi au tariqil khitabi au tariqil ghaibah ila tariqin akhar minha intiqalan ghairu multazimin fil isti'mal. Iaitu intiqal mutakallim idhafah masdar kepada fa'il. Iaitu seolah-olah intaqalal mutakallim. Intaqalal mutakallim. Iaitu mutakallim ini memindahkan asalnya tari daripada tiga turut, sama ada tariqul takallum ataupun tariqul khitab ataupun tariqul ghaibah kepada tariq yang lain. Maksudnya contoh tariqul takallum kepada tariqul khitab ataupun tariqul takallum kepada tariqul ghaibah ataupun tariqul khitab kepada tariqul takallum ataupun tariqul khitab kepada tariqul ghaibah ataupun tariqul ghaibah kepada takallum ataupun ghaibah kepada khitab. Maka daripada ni, hasil daripada ni akan ada 6 taksim iltifat. Okay, baik. Tulislah. Isyaratun fihi isyaratun ila aqsam sittah. Ila aqsami iltifat fahuwa sittatun fahiya sittah. Sittah iaitu apa? Intiqal minal ghaibah minat takallum ilal khitab. Yang kedua takallum kepada ghaibah. Yang ketiga khitab kepada takallum. Yang keempat khitab kepada ghaibah. Yang kelima ghaibah kepada takallum. Dan yang keenam iaitu ghaibah kepada khitab. Kita dah agaklah di antara setiap bahagian tu ada 6. Okey, baik. Maka akan min ila tariqi akhar minha, daripadanya itu intiqalan akan sebagai satu perpindahan ghairu multazimin fi al-isti'mal, yang tidak lazim, tidak wajib pun. Pemindahan tu ikhtiar di sisi mutakallim, tidak wajib pun. Contoh Zaidun zahaba ila madrasah, contoh. Kemudian huwa yashtari al-fakihah, contoh. Zaidun zahaba ila, kita sebut apa? Zahaba ila dukan. Wa huwa yashtari al-fawakih. Okay, baik. Berlaku iltifat, contoh pada ayat kedua, maksudnya zahaba zaidun ila dukan wa anta tashtari ad-dukan. Maksudnya zaid itu anta, zaid itu adalah mukhatab. Okay, baik. Adakah lazim kita tukar? Tak lazim. Tidak lazim pun kita tukar pada tu. Okay, baik. Maka oleh sebab itu ta'rif Ibn Ashur ni letak intiqalan ghaira multazim. Iaitu maksud apa? Tidak wajib pun kita kena guna isti'mal tu. Tak. Buat ikhtiar. Kita nak guna khitab kepada khitab ataupun khitab kepada takallum, ada masalah. Okey, baik. Contohnya apa? Nahwu alhamdulillahi rabbil alamin ila qawlihi iyyaka na'budu. Baik. Contoh alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3 ayat alhamdulillah.
kita sebut alhamdulillah, Allah lafaz jalalah kita sebut. Kita nak sebut ini takallum kitab ghaibah senang je. Okay, baik, kita tengok lafaz jalalah. Itu daripada bahagian mana? Takallum ke? Kitab ke ghaibah? Yang mana? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kitab ke? Takallum ke? Kau ghaibah? Mana? Takallum ke ghaibah? Sebab apa takallum? Damai anak. Kat mana Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Kita bincang Alhamdulillahi Rabbil Alamin kat mana? Damai anta ataupun damai anak? Ada ke? Takdir. Ada. Didik. Ada. Kaedah ismun zahir fi quwwatil ghaibah. Ismun zahir fi quwwatil ghaibah. Maksud apa? Lafaz jalalah itu isim zahir kan? Ke dhamir? Isim zahir. Disebut ismun zahir fi quwwatil ghaibah. Maka ketika itu kita sebut alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi lafaz jalalah tu kita sebut itu uslub takallum kita sebut. Sebab apa? Uslub ghaibah, kerana kaedah kita sebut tadi as ismu zahir fi quwwatil ghaibah. Okey, baik, maka kita akan faham alhamdulillah rabbil alamin. Kita namakan alhamdulillah rabbil alamin, tulis itu hadza uslub apa? Hadza uslub takallum. Hadza uslub ghaibah. Easy kaedah tadi. Okey, baik. Ila qaulihi, maksudnya Ar-Rahmanur Rahim. Tariq takallum ke kitab ke ghaibah? Ar-Rahmanur Rahim. Ghaibah juga sebab apa? Ismu zahir fi quwwatil ghaibah. Malik Yaumiddin. Uslub takallum. Ghaibah juga. Sebab apa? Ismu zahir fi quwwatil ghaibah. Kenapa? Ismu zahir fi quwwatil ghaibah. Okey, baik. Okey, maksudnya ayat mula tu, tiga tu fi quwwatil ghaibah. Maksudnya daripada ayat alhamdulillah sapalah Malik Yaumiddin tu dia panggil uslub ghaibah. Okey, baik. Tiba-tiba sebut iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Baik, itu kepada uslub sini apa? Ghaibah. Uslub takallum. Uslub takallum dan juga uslub ghaibah. Uslub khitab. Sebab apa sini? Ataupun kita sebut uslub khitab sini. Sebab apa? Dia berpindah daripada isim zahir, iaitu lillahi ar-rahmani ar-rahim dengan juga malik yaumiddin tu. Ia takbir iyyaka. Maksudnya iyyaka kepada apa? Siapa? Allah. Allah tu asalnya disebut apa? Awal-awal isim zahir. Nampak? Ia tukar daripada isim zahir. Pak, mari ayat yang ke-5 tu apa? Disebut iyyaka. Khitab. Okey, baik. Perpindahan daripada isim zahir alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin kepada iyyaka tu kita sebut apa? Usul iltifat. Iltifat. Nampak? Sama macam kita sebut tadi. Contoh mudah, Zaidun zahaba ila dukan wa huwa yashtari al-fawakih. Wa huwa tu kita ganti dengan apa? Anta tashtari al-fawakih. Itu panggil apa? Daripada uslub ghaibah kepada tukar pada khitab. Dipanggil iltifat. Okey, baik. Fa inna muqtada sahih. Sepatutnya apa? Sepatutnya yang kita sebut apa? Iyyahu na'budu. Sepatutnya. Sebab apa? Iyyahu, hu tu dhamir ghaibah. Bukan maksudnya dhamir ghaibah, bukan dhamir khitab. Jadi iltifat satu panggil apa? Satu step kita nak tahu berlaku ghaibah dengan tidak tu, kita kena cari
Contoh iya, kita tahu iyyaka ni adalah syahid dia ittifaq. Okay, baik. Bila sebut iyyaka tu, kita kena cari apa sepatutnya sebut. Sepatutnya sebut apa? Maka kita tahu iyyaka sepatutnya sebut iyyahu na'budu. Iyyahu na'budu. Okay, baik. Contoh lagi. Wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuknahu. Fatusiru sahaban fasuknahu. Baik. Jadi kat mana? Wallahu alladhi arsala riyah. Allahu. Lafaz jalalah. Isim zahir. Jadi wallahu alladhi arsala riyah tu apa? Maksud wallahu alladhi arsala riyah tu satu ayat. Fatuthiru sahaba fasuknahu ayat lain. Baik. Jadi dimulakan dengan usul apa? Ghaibah. Dengan usul ghaibah dulu. Kemudian kat mana berlaku pertukaran? Pada fasuknahu. Fatuthiru sahaba tu itu adalah jumlah haliyah bagi ar-riyah. Maksudnya jumlah haliyah bagi ar-riyah. Maksudnya wallahu alladhi arsala riyaha hala kauni riyah tu tuthiru sahabah. Okay, baik. Fasuknahu. Okay, baik. Jadi ayat dia fasuknahu. Sukna, kami menyiramkan. Maksudnya kami menyiramkan, maksud menurunkan hujan lah maksudnya sini. Okay, baik. Kami menurunkan hujan. Sepatutnya apa? Fasaqahu. Silap. Sini. Fasuknahu. Fasuknahu dengan masuk kami menggerakkan, silap. Istasqa tadi. Istaqa. Kami menggerakkan arih tadi. Ataupun sahab. Kami menggerakkan as-sahab. Okay, baik. Jadi sepatutnya fasaqahu. Fa inna muqtada zahir ayuqal fasaqahu. Sepatutnya sebut ayat wallahu alladhi arsala riyah fatuthiru sahaba fasaqahu. Sebab apa? Sebab nak muwafaqah dengan wallahu. Tapi sekarang Allah sebut apa? Fasuqnahu. Sebab apa? Di sini berlaku iltifat daripada dhamir ghaibah wallahu kepada takallum. Sini tulis sini hadza misal iltifat min uslubi ghaibah ila takallum. Wa atas tadi uslub ghaibah kepada khitab. Sebab kita sebut ada 6 taksim tadi. Tapi Syekh Musannif tidak sebut semua. Okey, baik. Sebab apa disebut suknah? Sebab apa berpindah? Contoh pada alhamdulillah kepada iyyaka. Daripada wallahu kepada suknahu. Kenapa dipindah? Tulis ni wa nuqtatil iltifat fil asli. Nuktah rahsia nuktati fi iltifat fil asli iaitu intibahu sami'. Intibahu sami'. Mana-mana uslub yang kita jumpa iltifat, ia ada maksud apa? Ia ada makna intibahu sami'. Maksudnya memberi peringatan kepada pendengar. Okey, baik. Kalau dalam ayat fasuqnahu ataupun dalam ayat alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab apa? Allah mula-mula sebut cerita dengan ghaibah. Cerita sifat-sifat. Okey, Allah sebut mula-mula yang pertama sebut sifat-sifat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ni segala puji bagi Allah. Maksudnya Allah yang layak dipuji. Dan Allah ni Tuhan kepada sekalian alam. Malik yaumiddin, pemilik segala hari kiamat. Okay, baik. Bila kita tahu benda tu, maksudnya bila kita dengar orang hamba ni, bila dengar ada sifat yang tersebut tadi, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman, bersifat dengan rahman, ar-rahim. Lepas tu kemudian disebut apa? Malik yaumiddin. Okay, baik. Maka kerana ada sifat ni, maka berhak ketika mana berpindah kepada cerita pasal sifat uluhiyah Allah ni, berpindah kepada sifat apa? Kepada masalah ubudiyah kepada Allah. Okey, baik. Cerita pada makam sifat Allah dan munasabah dengan
cerita pasal dengan ghaibah. Tapi ketika maqam ubudiyah, hamba dengan tuan, sepatutnya guna apa? Guna uslub khitab. Maka dipindah kepada uslub khitab. Dan kita tahu bila berlaku perpindahan kepada uslub khitab tu, ulama tafsir ia beza lalu. Ia tak satu fasal. Bahawasanya dalam Al-Fatihah ni ada banyak kisim. Satu kisim yang berkait dengan sifat Allah. Bila tahu sifat Allah, maka layaklah Allah SWT untuk disembah. Masuk bahagian kedua, iyyaka na'budu. Dan kita tahu ada taksim tu melalui apa? Iltifat. Nampak? Lepas tu berlaku lah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kembali kepada apa? Uslub ghaibah. Masuk berlaku uslub ghaibah tu isyarat kepada apa? Isyarat kepada masalah yang lain pula. Masalah doa. Mula-mula uluhiyah, kemudian masalah doa supaya Allah SWT ni mendoakan kepada maksudnya memberi hidayah kepada kita tidak terpesong daripada jalan agama Allah. Okey, baik. Maka melalui iltifat kita tahu dalam Fatihah ada taksim. Ada taksim. Okey, baik. Begitu juga wallahu alladzi arsala riyah. Sebab apa Allah tidak sebut fasaqahu tapi Allah sebut fasuknahu? Sebab apa? Limaza? Kita sebut kerana sukna. Itu maksudnya bila Allah menggerakkan hujan daripada tempat yang tidak ada, daripada tempat yang tidak subur, lalu diturunkan hujan. So, kemudian tu tumbuh apa? Tumbuh haiwan. Haiwan ada tumbuh-tumbuhan. Bila ada tumbuhan, ada haiwan ada. Bila ada haiwan, ada manusia duduk situ sebab boleh makan. Okay, baik. Itu pada makam apa? Pada makam nikmat. Pada makam nikmat. Maka ketika pada makam nikmat, munasabahlah kita isnadkan siapa yang memberi nikmat tu. Maka kita isnadkan alatul Allah SWT dengan kita sebabkan fasuqnahu. Maksud Allah nak sebut aku yang memberi nikmat kepada kamu, bukan siapa-siapa. Okay, baik. Itu das balaghah yang sebenar. Kita makom itu ana sebut namuzah je. Namuzah yang sebenar sepatutnya kita baca balaghah. Kita sebut kaedah. Okey, berlaku kita sebut kaedah yang balaghah sebab apa? Iltifat berlaku daripada khitab kepada ghaibah, ghaibah kepada khitab. Itu kaedah. Tapi yang sebenar yang di dalam balaghah ni yang kita bincang apa? Masalah hadis. Sebab apa Allah tak ambil dengan suknah? Kenapa tidak tak ambil dengan sakoh? Sebab itu. Sebab tu, limaza tu, itu madar perbahasan balaghah yang sebenar. Sebab apa tak ambil ni? Tidak tak ambil ni. Sebab apa tak ambil dengan fi'il madhi? Sebab tidak tak ambil dengan fi'il mudhari'. Kerana apa? Kenapa kita pilih tak ambil dengan saqa, tidak pilih dengan zahabah? Sebab apa? Maksudnya boleh fatusiru sahabah fazahabahu ataupun fazahabahu fazahabnahu. Apa Allah sebut fasuknahu? Sebab apa tu? Itu madar ilmu balaghah yang sebenar. Okay, baik. Kemudian sebab apa? Walahu nukatun turiduhu hasanan fil kalami laha bayan fil mutawwalat. Dan pada iltifat ni walahu ni, walil iltifat nukatun, sangat banyak rahsia-rahsia taziduhu hasanan, yang menambahkan padanya iltifat tadi hasanan, yang menambahkan oleh nukat tadi pada iltifat itu adanya sesuatu yang sangat cantik pada kalam. Laha bayanun fil mutawwalat, yang mana lin nukati ni, lin nukati ada penerangan yang sangat banyak dalam mutawwalat. Fi bayanun, dia tak ambil dengan nakirah bayan. Sebab apa nak sebut bayanun taksir, maksudnya bayan nakirah, tak ambil dengan nakirah sebab nak umumkan. Nak sebut apa? Banyak sangat nukat. Maka kerana banyaknya nukat, banyaknya penjelasan, maka dia tak ambil dengan nakirah. Okey, baik. Wa minhu aidan. Wa minhu dengan maksud apa? Wa min takhrijil kalam ala khilafi muqtada zahir. Yang kedua, uslub hakim.
Ataupun yang dhamir ni, dhamir kembali kepada wa minal awwal lah. Boleh dua lah, boleh dua. Tapi yang akrabnya rasanya kembali kepada fa minal awwal. Wa minhu wa minal awwal. Lepas ni wa minal sani rasanya. Ya. Wa minal awwal, iaitu yang kedua, iaitu uslub hakim. Uslub hakim. Iaitu apa? Uslub hakim dengan masuk al-hakim di sini dengan masuk al-muhkam. Fa'il dengan masuk muf'al. Fa'il dengan masuk isim maf'ul. Sini hakim dengan masuk al-muhkam, uslub yang kukuh. Uslub yang kukuh. Okey, baik. Ada yang ulama takbir, maksud sebahagian ulama balaghah takbir dengan idhafah. Sini takbir dengan wasaf. Maksud uslub mausuf, al-hakim jadi sifat. Ada takbir dengan uslubul al-hakimi. Maksudnya diidhafakan uslub kepada hakim. Jadi ketika itu ia akan jadi apa? Ia akan jadi wasaf bagi mutakallim. Wasaf bagi mutakallim. Tapi bila kita sebut al-uslubul hakim, itu jadi wasaf bagi kalam. Yang mana aula? Kita nak takbir uslub hakim ke dengan al-uslubu al-hakimu ataupun al-uslubu al-hakimi? Kita takbir dengan yang pertama lah, sebagaimana takbir musannif, al-uslubu al-hakimu. Kerana apa? Kerana sekarang kita perbincangan kalimah, kalam. Balaghah tumpu pada kalam, bukan mutakallim. Okey, baik. Ala kulli hal, tak ada masalah nak sebut uslubul hakim, tak ada masalah. Sebab yang menakbirkan tu siapa? Yang menakbirkan oleh seseorang. Ia takbir apa? Kalam juga. Lah kan ni kembali kalam juga. Ingatlah. Tak ada masalah. Okey, baik. Wa huwa, apakah masuk uslubul hakim, iaitu talaqqi min man yukhatibuka bi ghairi ma yataraqqabu aw sa'iluka bi ghairi ma yatatallab. Ta'rif di sini terpecah pada dua. Maksud dalam ta'rif ni akan menunjukkan dua kisim daripada uslubul hakim. Dengan apa? Dengan isyarat adanya au, isyarat kepada adanya taksim dalam al-uslubul hakim. Kerana ada uslubul hakim, maka disebut au ni litaksim. Au litaksim. Maka yang maksud apa? Talaqi. Talaqi ni maksudnya belajar lah. Ataupun kita mentalqinkan, kita menuturkan. Asalnya laqa yulaqi, kita lepa. Tapi sini talaqi yang maksud kita menuturkan kepada orang yang, sesiapa yang kita khitabkan kepada dia tu, iaitu selain dengan apa? Yutalaqi bi ghairi ma yataraqqa. Ba tu muta'alaq dengan talaqi. Ba tu muta'alaq dengan talaqi. Dengan kita talaqikan, kita tuturkan dengan sesuatu yang tidaklah yang mukhatab tadi tertunggu-tunggu. Kita sebut maksudnya mukhatab nak perkara A, nak faham A. Tiba-tiba kita ni sebut bahagian B. Okey, baik. Ataupun talaqi man yukhatibuka, ataupun man talaqi sa'ilika bi ghairi ma yatatallaq. Bi ghairi ma yatatallaq. Baik. Jadi ataupun ini sa'ilika ni taksim yang kedua daripada uslubul hakim. Okay, baik. Ataupun seseorang tanya, sepatutnya kita jawab jawapan mengikut soalan lah. Tapi tiba-tiba jawapan kita jawab tak ikut soalan. Maksudnya jawapan tu tak kena pun dengan soalan. Kita lekok lain. Okay, baik. Lepas tu dipanggil uslubul hakim. Tapi lekok tak jawab soalan pun tak ada masalah. Ada faedah kok. Tapi di sini ada faedah. Kita lekok tu, kita kena jauh. Itu ada nuktah. Sebab apa? Maka akan sebutlah. Okay, baik. Bi'an ni bab taswiriyah. Bagi apa? Taswir bagi masalah yang pertama, iaitu talaqi man yukhatibuka bi ghairi ma yataraqqa. Bi ghairi ma yataraqqa. Sesuatu dengan sesuatu yang tidak dia itu tunggu-tunggu. Iaitu antahmila kalama mukhatibika dengan kita kasrahkan tak,
ala khilafi muradih, iaitu kamu tanggung kalam mukhatab kamu, orang yang kamu khitab, yang kamu cakap dengan dia tu. Sebab tu dengan ta'bir dengan mukhatib, iaitu kita tanggung kalam mukhatib, orang yang bercakap, mukhatib itu ala khilafi, yang lawan, kita tanggung atas lawan bagi murad dia. Maksudnya orang tu sebut kalam murad lain, tapi kita faham murad lain, kita tanggung kalam tu dengan makna yang lain. Sebab apa? Tanbihan ala annahu aula bil qasdi, itu yang kerana untuk tanbih. Sini tanbihan ni isyarat kepada gharad uslub ni. Sebab apa kita guna uslub hakim? Tujuannya apa? Sebab apa kita guna tanbihan ala annahu aula lahu bil qasdi? Kerana itu yang paling aula untuk dia qasad, sepatutnya dia, yang sepatutnya dia tahu tu atu yang tu. Okey, baik. Contohnya ke qauli qaba'ta. Qaba'ta, seumpama kata-kata qaba'ta. Masyhurlah ayat ni. Iaitu qaba'ta seorang salah satu ulama yang hidup pada zaman Hajjaj. Kita tahu Hajjaj adalah satu khalifah yang mana menzalimi akan ulama-ulama ketika itu. Baik, dan berlaku antara salah satu ia adalah Qaba'sarah. Baik, Qaba'sarah ketika dia tu berjumpa dengan Hajjaj, Hajjaj kata, dia sebut apa? Waqad qala lahu qala lil Qaba'sarah. Oleh siapa? Al-Hajjaju. Al-Hajjaj tu fa'il bagi qala. Hajjaj sebut kepada Qaba'sarah, sebut apa? Dalam keadaan mutawa'idan iyahu, dalam keadaan dia ni mengancam terhadap Qaba'sarah iyahu, Qaba'sarah. Maka sebut apa? Apakah kalam Hajjaj? Kalam Hajjaj sebut la ahmilannaka ala adham, sesungguhnya aku akan tanggung kamu, maksudnya aku akan ikat kamu ni ala adham, atas apa? Atas adham dengan maksud apa? Qaid, dengan maksud belenggu. Maksudnya aku akan pastikan kamu ni akan dibelenggu, akan diikat dengan rantai besi. Adham adalah asalnya digunakan untuk sesuatu yang hitam. Tapi itulah orang Arab guna adham ni untuk apa? Sebaiknya untuk kuda yang warna hitam. Kuda warna hitam sebut adham. Okay, baik. Tapi Hajjaj sebut adham, guna adham untuk apa? Gari yang berwarna hitam, gari besi warna hitam. Maka ketika itu bila Qaba'sarah dengar, dia sebut apa? Faqala lahu Qaba'sarah, maka dia jawab balik Hajjaj, kepada Hajjaj. Dia jawab apa? Mislul amiri yahmilu ala adhami wal ashhabi. Seumpama seorang ketua yang membawa, yahmilu dengan maksud yarkab lah, yarkab ala adhami wal ashhabi, seumpama iaitu seumpama ketua yang membawa akan di atas kuda, yang menunggang atas kuda yang berwarna hitam dan warna putih. Ashab, kuda warna putih. Tengok, asalnya adham, murad Hajjaj apa? Qaid. Tapi tiba-tiba Qaba'sarah pergi paning makna yang lain, dengan masuk adham, dengan masuk apa? Dengan masuk faras, faras yang berwarna hitam. Dalilnya apa? Dalil dengan wal ashab, muqaranah dengan ashab. Sebab apa ashab? Kuda yang berwarna putih, ataupun yang kebanyakannya berwarna putih, ataupun yang campur-campur hitam putih, dia panggil ashab. Ashab ni ada topak-topak hitam sikit je, tapi yang kebanyakan warna putih. Okay, baik. Jadi ini dinamakan apa? Dinamakan uslub hakim, daripada bahagian pertama. Wa minhu qawli, dan daripada salah seorang kata-kata qaul. Ni qaul siapa? Tidak disebut kaul sini, tidak disebut, iaitu disebut apa? Anta tashtaki minni muzawalatal qira. Anti, atat, sila atat ini maksudnya datang isteri dia, isteri penyair. Sebab atat tashtaki minni, dan dia ni telah mengadu kepada aku, kepada zaujlah dia, zauj dia tu. Muzawalatal qira, maksudnya muzawalah masuk mudawamah. Muzawalah dengan masuk mudawamah, maksudnya apa? Dengan masuk sentiasa datang. Al-qira, muzawalatil qira, masuk al-qira ni tetamu.
Maksudnya seolah-olah perempuan ni ataupun isteri ni mengadu banyak sangat tetamu lagi. Letih dah, letih. Waqad ra'at adyafa yanhuna manzili, dan dia ni telah, maksudnya isteri ni telah melihat ke tetamu ni telah menuju kepada rumah aku, masuk rumah suami dia. Fakultu laha, maka aku kata kepada isteri dia, kepada dia tu, lamma sami'tu kalamaha, ketika mana aku dengar kalam, maksud isytikak dia tu, pengaduan tu, dia ngadu tu, humud daifu, dia tu adalah tetamu, mereka tu adalah tetamu. Dia kata kepada isteri dia, mereka tu tetamu. Jiddi, maka bila tahu mereka tetamu tu, jiddi, berusahalah oleh kamu, fi kiraim, dalam memberi makan kepada mereka, ajili, dan bersegeralah memberi makan kepada mereka. Jadi jiddi dengan ajili. Okay, baik. Maka di sini wa minhu, maksudnya daripada bahagian yang pertama ni, iaitu talaqi man yukhatibuka bi ghairi ma yatarakka. Seolah-olah bila isteri dia ni mengadu, banyak sangat, ramai sangat tetamu, dah cakap nak ayam. Suruh maksudnya suruh apa? Asalnya nak apa? Ambak lah. Tak reti-reti nak balik garik lela. Maksudnya ada orang Melayu, masalah rasa salah. Bila dia mari pukul 6, garik pukul 7. Kita nak, maksudnya nak siap-siap lagi, nak apa? Nak main garik lah, nak mandi apa semua. Tetamu mari pukul 6, sikit lagi nak masuk garik. Lepas tu memang muskilah lah. Muskilah. Okay, baik. Jadi dia sebut apa? Sepatutnya sebut isteri ni tunggu mulut daripada lisan suami dia tu supaya kapal ambak balik. Tapi sebab apa? Tiba-tiba sebut apa? Jiddi. Usahalah untuk bagi makan pada dia. So bagi makan. Sepatutnya sebab suruh, asalnya isteri berharap supaya suami ni ambak balik. Tapi suami jawab jiddi. Beri makan kepada mereka. Bagi makan kepada mereka. Okay, baik. Kemudian yang kedua, bahagian yang kedua, wabi'an. Taswir bagi kisim yang kedua. Wabi'an tujiba su'al as-sa'il bi ghairi ma yatatallaq. Syukran. Wabi'an tajib, wabi'an tujiba, dan taswir bagi masalah yang kedua, iaitu talaqi sa'ilika bi ghairi ma yatatallaq tadi, iaitu taswir macam mana, iaitu kamu jawab soalan orang yang bertanya tu dengan sesuatu yang dia tidak minta. Dia tanya lain, kita jawab lain. Tanbihan, sebab apa? Tanbihan ala annahu aula bihali, itu yang lebih aula ataupun itu yang lebih muhim bagi dia untuk tahu. Contohnya ayat yang masyhur, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anil ahillah, apakah keadaan ahillah anak bulan? Sebab apa? Maksudnya tanya anak bulan. Sebab apa dia kadang-kadang pada awal bulan gelap, kecil, tidak bercahaya. Tiba-tiba tengah bulan jadi bulan purnama. Akhir kembali pula jadi kecil. Dia tanya Nabi. Sepatutnya jawab apa? Sepatutnya sebutlah kerana ada pembiasan matahari dan sebagainya, kedudukan matahari lain dan sebagainya. Tapi Nabi jawab apa? Nabi ajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ajar kepada Nabi jawab dengan apa? Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji. Sepatutnya jawab ikut saintifik kita sebut tadi. Tapi Allah suruh jawab kita apa? Allah suruh Nabi jawab dengan ahillah tadi. Bulan tu adalah waktu bagi manusia. Tempat tengok tilik waktu untuk manusia jadi panduan. Dan itulah tempat tilik, itu masuk waktu haji. Berdasarkan apa? Berdasarkan ahillah. Kan bulan Islam kita berpindah pada Muharram, Safar, kemudian seterusnya itu melihat apa? Anak bulan tu baik, kemudian bulan purnama mati balik, itu masuk penanda awal bulan. Okay, baik. Maka dijawab dengan hikmah, tidak dijawab dengan sebab. Jawab dengan hikmah, kenapa berlaku
perubahan ahillah tadi. Baik, maka ini dia makan uslubul hakim. Kemudian wa minhu wa minal awal, daripada bahagian awal juga al-qalbu wa huwa ja'alul ajza'il kalam makan al-akhar li ghairi da'in ma'nawiyyin duna ta'kidin wala khata'in wala labsin wala labs. Okay, baik. Yang kedua, yang ketiga iaitu qalb. Kita tukar tempat. Ia berbeza dengan qalbi dan saraf. Qalbi makan. Contohnya daraba dengan kita sebut radaba, ataupun dabara dengan badara. Itu dipanggil qalbil makan dalam qalbu makan ni dalam saraf. Ini qalb dalam masalah balaghi. Masalah balaghah, iaitu kita jadikan salah satu juzuk daripada kalam tu tempat lain, dan yang lain tu pada tempat dia. Yang kita letak yang pertama pada akhir, yang akhir pada belakang, pada awal. Okey, baik. Li ghairi da'in ma'nawiyyan, tanpa ada makna, tanpa ada di belakang tu ada noktah maknawi. Maksudnya makna bila kita letak belakang ataupun depan, ataupun kita ganti letak tempat ni dan waktu letak pada tempat yang kedua, itu tanpa ada, maksudnya benda tu sama je maksud. Tidak ada beza. Itu yang maksud li ghairi da'in ma'nawi. Sama ada kita kekalkan tartib asal ataupun kita tukar, maknanya sama. Duna ta'kidin, tanpa ada berlakunya ta'kid. Ta'kid dengan maksud apa? Gharabah. Dengan maksud berlakunya tidak faham. Payah untuk faham ta'kid. Sebagaimana telah lalu pada masalah al-ma'ani. Okay, wala khatin, dan bukanlah kita tukar tu ada kesalahan. Bukan tersasu dan sebagainya, tak. Wala labsin, dan bukanlah kerana adanya semabuk. Kerana adanya semabuk, maksudnya ada sebab apa? Kesamaran. Kesamaran. Okay, baik. Wayaksiduhu al-bulagha'u tazinan lil kalam. Maka dikosakkan. Ini contoh apa? Ini gharad bagi qalb. Gharad am. Kenapa ulama menggunakan bulagha, menggunakan qalb? Untuk apa? Untuk menghiasi kalam. Maksudnya soalan sini nak sebut adanya hiasan lafzi, ataupun sebut tahsinul lafziyun semata-mata, ataupun gharadun lafzi. Contohnya apa? Faminhu ma laisa bimuttaridi. Maksudnya di sini seolah-olah faminhu faminal qalbi. Ini dia mulakan untuk sebut apa? Sebut pembahagian qalb. Di sana ada ma laisa bimuttaradin. Ada satu lagi muttari, silap, muttari. Satu lagi ghairu muttari. Maka dia sebut ghairu muttari dulu, laisa bimuttaridin. Apakah maksud muttari sini? Dengan maksud laisa bikathir. Laisa bikathirin fil kalamihim. Laisa bikasirin fi kalamihim. Iaitu contohnya aradtu an-naqata 'alal haudi. Aku bentangkan unta aku ke atas, ataupun di hadapanlah di sini. Aku bentangkan unta aku di hadapan haud, di hadapan kolam. Okay, baik. Sepatutnya ayat asal sepatutnya aradtu al-hauda 'alan naqah. Sepatutnya al-aslu kita tukar, kita letak haud pada tempat naqah. Sebab tu yang sepatutnya. Maksudnya di sisi kalangan orang Arab, dia letak, asalnya orang Arab sebut aradtu al-hauda 'ala an-naqah. Bukan sebut aradtu an-naqata 'ala haud. Kita sebut aradtu an-naqata 'ala al-haud, tu berlaku qalb. Baik, sebab apa? Kerana orang Arab sebut al-ma'rud alaih, maksudnya selepas pada Allah tu, al-ma'rudu alaihim, al-ma'rudu alaih ni kaedah lah, kaedah lughawiyah. Yakunu lahu mailun ilal ma'rud, yakunu lahu mailun ilal ma'rud. Tu kaedah, iaitu al-ma'rud alaih
yakunu lil ma'ruf alaih tu mailun, adanya cenderung, ilal ma'ruf, sesuatu yang benda yang dibentang. Al ma'ruf. Okey, baik. Kita ada al ma'ruf alaih dengan ma'ruf. Al ma'ruf alaih tu al ma'ruf tu benda, iaitu asalnya benda tu mestilah air. Sini kita sebut ma'ruf air. Ma'ruf alaih itu unta. Okay, baik. Kenapa? Kerana ma'ruf alaih sepatutnya sesuatu kita sebut ini adalah ma'ruf alaih, yang mana sifat ma'ruf alaih ni mesti ada cenderung. Maksudnya ada ikhtiar, adanya kebebasan untuk pilih. Dan kebebasan untuk pilih ni ada pada unta ke ada pada kolam? Ada pada unta. Maka ketika itu kita sebut sepatutnya al-ma'ruf alaih adalah unta, an-naqah, bukan haud. Tapi ketika ini berlaku qal. Kita jadikan al-ma'ruf alaih itu adalah haud dan ma'ruf itu an-naqah. Maka berlaku qalbun. Okey, baik. Yang kedua, ada khaltul khatam fi isbi'. Aku masukkan khatam pada isbi'. Kita masukkan khatam pada isbi' ataupun kita masukkan jari dalam cicing. Sepatutnya di sini kita masukkan jari dalam cicing. Ayat apa yang sepatutnya. Jadi berlaku qad di antara isbi' dengan khatam. Sama juga ni. Kopiah. Kita masukkan kepala dalam kopiah ke kopiah masuk dalam kepala? Kepala. Ha? Piyah dalam kepala ke? Ke kepala dan piyah. Kepala dalam piyah. Kita masukkan. Jadi berlaku qal. Okay, baik. Ni laisa mutaridin ni. Ini masmuk lah. Masmuk dan tidak boleh kita kias. Laisa bi mutarid ni laisa bi qiyasin. Laisa bi qiyasin. Dan ataupun di sini maksud apa? Sama'i inda isti'mal. Inda al-isti'mal. Okey, baik. Mana-mana kita jumpa kataan muttari, ia masuk dengan biasanya dengan masuk qiyas ataupun aghlab. Okey, baik. Kalau ghairu muttari dengan masuk qiyas ataupun aghlab. Kata ghairu muttari kebiasaan masuk sama dengan sama'i. Ghairu muttari masuk sama'i. Sini laisa bi muttari ni masuk apa? Sama'i. Sebab itulah tak banyak. Sebab apa? Sama'i. Tidak boleh nak qiyas. Wa minhu muttaridun, dan di antara qal dia adalah muttarid. Maksudnya apa? Ada kiasan. Fi kalamihim, fi kalami kathirun indahum. Sangat banyak di kalangan orang Arab, di kalangan bulagha. Hatta sara akthara min al-asli, sehingga banyak daripada asal. Iaitu contohnya qauluhum ma kada yaf'alu kaza. Ma kada yaf'alu kaza. Yuridu kada ma yaf'alu. Hampir-hampir mereka tidak buat. Maksudnya uslub orang Arab, maksudnya sepatutnya kada ma yaf'alu, hampir-hampir mereka tidak buat. Maksud apa? Mereka buat ke tak? Buat. Hampir-hampir tidak buat. Okey, baik. Kalau kita ikut ayat maka kada yaf'alu bi kaza, maksud tidak hampir mereka buat. Tidak hampir-hampir mereka buat. Ni maksud apa? Tak buat lah. Jadi ada berlaku qal di sini di antara kada dengan ma. Okey, baik. Jawab azan lah. Baik, sambung sikit lagi. Dia sebut apa? Ma kada yaf'alu kaza. Sepatutnya apa? Asalnya kada ma yaf'alu. Jadi muttari maksudnya kada maksud apa? Qarabah, hampir-hampir. Masuk di antara ma kada yaf'alu dengan kada ma yaf'alu sama ke tak? Sama je. Tapi isti'mal berbeza. Maksudnya disebut ma kada yaf'alu. Ma kada yaf'alu. Sepatutnya kada ma yaf'alu. Okey, baik. Sebab tu disebut apa? Li ghairi da'in ma'nawi. Dalam ta'rif disebut li ghairi da'in ma'nawiyyin. Dengan maksud apa? Ma kada yaf'alu sama je dengan maksud kada ma yaf'alu. Tidak ada beza. Okey, baik.
Kerana itu kita sebut gharadun lafziyun tazyinun lil kalam, semata-mata. Wa alaihi, dan di atas kaedah ni asalnya, oleh kerana maksudnya asalnya kada ma yaf'alu, dan kerana banyak sangat istiqmal orang Arab sebut ma kada yaf'alu, maka seolah-olah itu menjadi aksar, menjadi asal. Okey, baik. Maka kerana itu seolah-olah menjadi asal, maka kita sebut itu muttaridun. Okey, baik. Maka dalam ayat Quran juga mengguna wa ma kadu yaf'alu, dan hampir-hampir mereka ni tidak buat benda tu. Dengan maksud apa? Mereka buat, tapi hampir-hampir je mereka dah buat. Dengan maksud apa? Mereka buat. Okey, baik. Yang ketiga, maksudnya contoh sebelumnya, wa qauluhu lam yakad yaraha, hampir-hampir mereka ni tidak lihat. Mereka lihat tak? Lihat, tapi hampir-hampir mereka tidak lihat. Okey, baik. Wa min hadzal nau' at-tashbihul maqlub, dan daripada nau' ini adalah tashbihul maqlub al-mazkuru kulluhu fil bayan. Yang disebut dalam masalah bayan lah. Tashbih makhluk, kita terbalikkan. Faham daripada ni? Yang tadi kita sebut apa? Awal masalah kita sebut ka'aksi tashbih. Kan? Ka'aksi tashbih kita sebut ada ihtimal. Pada masalah Pusat 164 tu, wa ka'aksihi tashbih. Nampak, jumpa? Kan kita sebut ada dua ihtimal kan? Satu ihtimal tashbih makhluk, satu lagi ihtimal tashbih asy-syai' bididdihi au naqilihi min babi tahkum kan. Okay, baik. Jadi faham dari sini ka'aksi tashbih ni yang lebih akrab di sini adalah daripada bahagian kedua, ihtimal yang kedua. Ihtimal yang pertama iaitu tashbih makhluk ada dua ra'yun. Sebahagian ulama menyatakan ini daripada khilaf muqtada zahir. Sebahagian ulama tidak menyatakan ini daripada khilaf muqtada zahir. Ada khilaf. Okey, baik. Antaranya disebut sini tashbih makhluk daripada bahagian khilaf muqtada zahir sini. Okey, baik. Jadi ada isyarat situlah. Baik. Sebagaimana Al-Bukhari-nya Ibn Ashur buat kitab. Uslub dia tu. Boleh, maksudnya uslub dia tu kita faham banyak benda. Iaitu contoh qaul Rabbah kata wa mahmahin mughbaratin arja'uhu ka'anna launa ardihi sama'uhu. Mahmahin itu sahara, pada pasir. Mughbarah maksudnya yang berdebu. Arja'uhu, arja' dengan masuk atraf, sisi, jawanib dia, sisi lah. Maksud sekeliling dia tu berdebu lah, pada masih berdebu lah. Ka'anna, sini syahid dia, ka'anna launa ardihi sama'uhu, seumpama warna langit itu warna bumi seumpama sama'uhu. Di sini berlaku tashbih makhluk. Asalnya ka'anna sama'uhu launu ardih. Kita kan sekarang ni kita tashbihkan, kita nak tashbihkan sekeliling tu warna kuning. Maksudnya yang kita murakkan apa? Kita nak nyatakan langit tu, maksudnya udara di atas ataupun cuaca di atas tu berwarna kuning. Kan? Ataupun kita nak kosak, kita nak menyatakan di bumi ni warna kuning. Tak. Kita kosak, kita nak samakan di langit tu, kaki langit tu berwarna kuning. Maka berlaku tashbih makhluk. Asalnya ka'anna sama', ka'anna launas sama'ihi arduhu. Berlaku tashbih makhluk sini. Kena tukar ardi dengan sama'. Asalnya ka'anna launa sama'ihi arduh. Wal aslu, betul ya, wa aslu ka'anna launa sama'ihi arduhu. Baik. Wa qad zahara, dan telah nyata, anna hadzal naw' kullihi la halu taqtadi walakinnahu tamlihun fil kalam. Maka wa qad zahara anna, bahawa zahir selepas disebut tiga uslub yang terkeluar daripada muqtada zahir ni, yang khilaf muqtada zahir ni, hadzal naw' kullahu, dan semuanya ni la hala taqtadi, tidak ada hal, tidak ada ahwal mukhatab yang menuntut perkara tersebut. Ada aradtu naqata 'ala al-haudi, mukhatab ni adalah orang yang ingkar. Lepas tu kita sebut aradtu naqata 'ala al-haudi. Mana ada? Tak ada.
Maksudnya contoh lagi, ma kada yaf'alun. Adakah kita sebut ma kada yaf'alun untuk khitab orang khali zihni? Ada pun orang yang ingkar, kita sebut kadu kada ma yaf'alu. Tak ada. Sebab tu disebut tidak ada ahal. Maksudnya tidak ada ahwal mukhatab, sama ada mukir, mutaraddid ataupun khali zihni. Tidak ada. Tidak ada. Tapi walakinnahu tamlihun fil kalam. Tapi ini adalah semata-mata nak comel untuk menyedapkan lagi pada kalam. Maka kita faham tamlihun tadi itu gharad yang khusus pada masalah qad, pada masalah iltifat, pada masalah apa? Pada masalah sebelum ni uslub hakim. Okey, baik. Nak buat pihak sikit lagi. Boleh sikit lagi tak? Baru sih, baru kejap. 2 minggu je setengah lah. Zaman kegebilangan. Wa minan naw'i tsani min anwa'i takhrijil kalami ala khilafi muqtada zahir, iaitu daripada nau' yang kedua, iaitu mana? Nau' kedua. Mana? Nau' kedua. Awal-awal tadi, awal-awal sekali. Iaitu yang ada nuktah khafiyah. Yang ada nuktah al-khafiyah. Apa suka? Ta'rik je kita tu. Kita mana ta'rik je. Okey, baik. Iaitu yang ada nuktah khafiyah. Maka bahagian disebut apa? Ma taqaddama fi babi isnad min tazil ghairi sa'il manzilata sa'il. Ini telah lalu pada masalah bab isnad. Iaitu kita maksudnya tanzil al-jahil pada maqam mungkir contohnya, ataupun mungkir pada maqam jahil. Okey, baik. Itu antara contohnya. Yang kedua, wa minhu mukhatabatul ladzi yaf'alu bil amri bil fi'li, iaitu kita mukhatabah sesuatu yang kita datangkan fi'il amar dengan fi'il yang biasa. Mukhatabatul ladzi yaf'alu bil amri bil fi'li. Sekejap. Inilah. Iaitu di antaranya kita khitabkan seseorang yang mana dia ni buat alladhi yaf'alu, mukhatabatul ladhi yaf'alu, kita khitab dengan apa? Bil amri. Kalau comel kita letak ni, letak alladhi yaf'alu, apa panggil yaf'alu tu silah bagi allazi. Okey, baik. Bil amri tu tanda tu iaitu adalah muta'alaq dengan mukhatabah. Ta'alluq dengan mukhatabah. Soalan sebut apa? Mukhatabatu bil amri. Okey, baik. Bil fi'li. Bil fi'li. Sebab apa? Untuk qasad liqasdi dawami 'alal fi'li. Liqasdi dawami 'alal fi'li. Jadi dia maksudnya kita khitab supaya seseorang ni buat. Orang ni buat dah. Alladhi yaf'alu ni maksudnya apa? Orang ni buat dah perkara tu. Kita khitab pula sekali dengan fi'il amar. Kita khitab sekali lagi dengan fi'il amar. Padahal asalnya fi'il amar, maksudnya fi'il amri, kita minta supaya benda tu tak ada lagi. Benda tu tidak ada lagi. Tapi sebab apa kita kau? Sedangkan benda tu orang buat dah. Contoh dia pergi semayang dah, dia pergi sejid. Gias sejid. Kita ada sejid dah kan? Gias sejid. Ini maksud apa? Lazimlah dalam sejid. Contohnya liqas didawami 'alal fa'il, supaya apa? Untuk qasad dia ni berterusan dalam melakukan perkara tersebut. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu aminu. Orang beriman dah. Apa kita nak suruh dia beriman sekali lagi? Tak. Dia maksud apa? Iltazamu bil iman. Sini. Aminu, tulis itu iltazamu bil iman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, amin tu fi'il amar. Asalnya fi'il amar adalah kita sebut kepada orang benda tu tak ada lagi, tidak berlaku lagi. Seolah-olah kita khitab aminu tu, orang tu tidak beriman. Oh betul. Kita khitab kepada orang kafir, ya ayyuhalladzina kafaru aminu. Oh betul.
Tapi sini ya ayyuhallazina amanu aminu. Ketika ini kita tahu aminu ni bukan dengan masuk ihdas. Benda yang tidak ada, tapi dengan masuk iltazamu bil iman. Okey, baik. Aw li adami al-i'tidari bi fi'lihi kama fil hadis salli fa innaka la tusalli, ataupun kerana membilang perbuatannya, tidak, maksudnya perbuatan yang buat tu tidak dibilang. Perbuatan yang dibuat tu tidak dibilang, tidak dikira oleh syarak. Maka Nabi sebut apa? Salli. Semayanglah kamu sekali, walaupun dia semayang dah benar tu, salli. Fa innaka lam tusalli, maksudnya kamu ini tidak salat. Wa minhu at-ta'biru 'anil mustaqbal bi lafzil madi. Kita takbir ke masa depan dengan lafaz madi. Sebab apa? Tanbiha ala tahqiqil wuqu'i, supaya nak sebut kepada mukhatab, untuk memberi tambih kepada mereka bahawa perkara tersebut, benda yang akan datang tu betul-betul berlaku. Kerana apa? Li'anna al-mustaqbala mashkukun fi husulihi, kerana mustaqbal itu benda yang syak, boleh jadi berlaku, boleh jadi tidak berlaku. Okay, baik. Tapi kita nak takbir kepada orang ni memang betul-betul terjadi, kita gunakan fa'il madhi. Fa idza aradta an tuhaqqiqahu 'abbarta anhu bil madhi. Okay, baik. Id madhi fi'lun qad hasala, kerana madhi itu adalah satu perbuatan, satu hadas itu yang telah terhasil, telah tahakkuk. Hasala masuk tahaqqaqa. Okay, baik. Qauluhu yauma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard, pada hari yang Allah tiupkan sangkakala, maka kesemua terkejut, sama ada yang makhluk yang ada pada di bumi ataupun makhluk yang ada di langit. Yauma yunfakhu, yauma yunfakhu fis sur, di sini isyarat kepada apa? Isyarat kepada mustaqbal. Maksud takbir sekejap Sepatutnya bukan gini sepatutnya kita balik. Kejap. Macam mana buat gini? Sudah. Baiki Baiki ayat. Ayat ni ayat ni bukan syahid. Ayat ni syahid juga, tapi ia syahid lain, syahid bagi ayat lain. Maksud yauma yunfakhu ni sepatutnya sini sepatutnya kita datangkan dengan fi'il lafaz madi untuk kita cerita akan datang. Tapi sini fi'il madi, fi'il mudhari' sini. Sepatutnya datang ayat lain sini. Wa nufikha fis suri fa fazi'a, sepatutnya fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, sepatutnya. Kalau syahid ini sini yang yunfakhu ni isyarat kepada apa? Isyarat nak cerita benda macam mana keadaan ketika itu. Maksud seolah-olah bila samit dengan tu, seolah dia tu nampak depan mata dia, benda tu berlaku pada depan mata dia, maka dia takbir dengan yauma yunfakhu. Sebab apa? Yanfakh fi'il mudhari' ada dua zaman kan, sama ada hal ataupun istiqbal. Di sini boleh murak dengan hal, seolah nak apa? Nak takbir orang tu, orang yang mendengar tu melihat benda tu, memang betul-betul melihat, ataupun akan datang, tak ada masalah. Ada datang, tak ada khilaf. Tapi sini bukan syahid dia. Ayat yang sebenar, wa nufikha fis sur, tulis wa nufikha fis suri fasa'iqa. Tu betul. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Surah Zumar. Surah Az-Zumar ayat 68. Jadi wa nufikha fis sur, betul. Maksudnya wa nufikha maksud apa? Maksud takbir dengan madi, dengan lafaz madi yang mana tahakkuk hasal, maksud betul-betul berlaku benda tu. Tapi berlaku dah lagi, hari kiamat lagi berlaku. Satu kali akan berlaku pada hari kiamat. Okay, baik. Jadi sini ada nuskah yang salah sini, ataupun nukilan yang salah. Nukilan yang salah. Okay, baik. Tu nuskah apa? Siapa nama? Nama apa? Wafi. Wafi. Pakai nuskah apa? Ayat tu sama tak? Sama ayat sini ke?
Ia sebut wa yauma yunfakhu wa nufikha fi wa nufikha sini sepatutnya. Kalau yunfakhu tidak akan jadi syahid sini. Okay, baik. Kemudian yang kedua yang terakhir iaitu taglib. Taglib yang maksud memenangkan. Wa huwa itlaqul lafzin ala madlulihi wa ghairihi li munasabatin bainal madlulihi wa ghairihi. Okay, baik. Iaitu itlaq satu lafaz ke atas madlul, maksudnya di atas sesuatu makna yang asal berserta dengan yang lain. Kenapa? Kerana ada munasabah di antara madlul tadi dengan yang lainnya. Contohnya apa? Wadda'i ilaihi imma al-ijaz. Dan yang menuntut kepada uslub taglib ni sama ada apa? Sama ada kerana ijaz. Kerana untuk kita ringkaskan. Maka kita menangkan fayughallabu akhaful lafzaini nahu. Maka kita dimenangkan lafaz yang lebih akhaf. Seumpama apa? Al-abawain. Al-abawain. Takmir tu apa? Ibu dan ayah. Kita asalnya satunya ummu wa abu. Tapi kita menangkan ayah ke atas ibu, maka disebut al-abawain. Sama juga al-umarain. Abi Bakar dengan Umar. Kita menangkan Umar sebab apa? Dia itu lafaz pendek. Abi Bakar lafaz murakkab, mudhaf, murakkab idafi. Maka kita menangkan Umar tu untuk ta'bir, untuk fahamkan kita sebut Umarain dengan maksud Umar dan Abi Bakar. Sama juga dengan Qamarain. Qamar dengan Syams. Atau lagi min babi taqlid. Okay, baik. Wa imma mura'ati akthariyati isti'mali lafzin aw sighatin fil kalam. Ataupun kerana untuk kita nak meraihkan kebanyakan isti'mal pada lafaz ataupun sighah pada kalam, maka kita menangkan fatughallabu ala lafzi, kita menangkan ke atas lafaz yang lain, ataupun sirah yang marjuhah. Maksudnya kita ada sirah yang ar-rajihah dan ada as-sirah al-marjuhah yang kalah. Okay, baik. Contohnya apa? Wa kanat minal qanitin. Maksudnya wa kanat minal qanitin maksud apa? Dan kanat ni isim tu kembali kepada Sayyidatina Maryam alaihi salam. Dan sesungguhnya Sayyidatina Maryam ini adalah kalangan orang yang al-qanitin, orang yang membuat ketaatan ataupun beribadah, sibuk beribadah. Sepatutnya apa? Sepatutnya perempuan sebut apa? Jamak berkekasan ni ke jamak muannas ni? Muannas ni sepatutnya wa kanat minal qanitati. Tapi sini takbir dengan qanitin. Maksudnya ditakbir dengan kita aglakkan jamak muzakkar salim ke atas jamak muannas salim. Apa? Sebab apa? Sebab apa Allah sebut sebab apa Allah tidak sebut wakanat minal qanitat? Ada dua gharat. Satu lafzi. Untuk apa? Jaga wasal, jaga fasal. Maksudnya nak supaya comel wasal dalam ayat Quran tu. Yang kedua, ini yang orang yang maknawi kita sebut, maknawi yang ini yang ahamnya, kerana nak menyebut bahawasanya ibadah Sayyidatina Maryam itu menyamai ibadah orang alim lelaki, orang-orang soleh daripada kalangan orang lelaki. Dan kita tahu bahawasanya ibadah seorang lelaki ni lebih banyak pahala daripada perempuan. Okay, baik. Dan maksudnya disebut qanit ini takbir, maksudnya nak sebut Sayyidatina Maryam ni walaupun kudrat perempuan, banyak ibadah seumpama apa? Kudrat lelaki. Maka ditakbir dengan qanit ini. Nak cari mana ni? Maksudnya rahsia-rahsia ni dalam tafsir. Sebab itulah dalam tafsir itu alat utama balaghah. Alat utama balaghah. Tidak dapat tafsir tidak akan ditunaikan hak ni melainkan dengan adanya alat seumpama ilmu nahwu, sarah, balaghah dan sebagainya. Okey, baik. Kerana itu kita sebut al-mufassirin an-nuha. Al-mufassirin la budda minan nuha ataupun la budda minal bulagha.
labudda minal sarfiyyin, labudda minal usuliyyin, labudda minal fuqaha. Sebab tu tafsir ni merangkumi kena semua ada ilmu semua, kesemuanya, akidah, fiqh, tasawuf dan sebagainya. Okay, baik. Kemudian wa imma li taghlib janibil ma'na 'ala lafzi, dan untuk memenangkan janib makna ke atas janib lafzi. Contohnya apa? Bal antum qaumun tajhalun. Bahkan kamu orang kafir lah. Qaumun tajhalun adalah apa panggil? Kaum yang kamu jahil. Asalnya sepatutnya apa? Al-aslu khitab dia adalah dengan yajhalun. So muwafaqah dengan qaumun. Sebab apa? Bal antum itu mubtada, qaumun khabar. Yajhalun sepatutnya yang jadi apa? Sifat bagi qaumun. Tapi di takbir dengan tajhalun. Balik kepada antum. Sebab apa? Sebab memenangkan janib makna ke atas janib lafzi. Sebab apa? Yajhalun tadi mereka itulah. Orang-orang yang kaumun yang jahil tu mereka di. Maksudnya kalau bal antum kaumun yajhalun, ia macam dia tak kena atas kepala. Bal kaumun antum tajhalun. Mu diri yang jahil. Tapi kalau yajhalun dia mereka yang jahil, tak ada ia tidak akan memberi apa? Tidak memberi peluru berpandu atas kepala. Okey, baik. Wala'alla hadza mina iltifat, dan kerana inilah ini daripada bahagian iltifat. Maksudnya musannif muallif kita mengira boleh jadi daripada kan qaumun isim zahir fi quwwatin ghaibah, kan, fi quwwatin ghaibah, tajahalun khitab. Berlaku iltifat situ. La'alla, tapi khilalah yang kuatnya bukan daripada mimbabi iltifat lah sini. Ala kulihat boleh kita nak tanggung dia mimbabi iltifat. Okay, baik. Yang merotnya ada dalam kitab Bughatul Idah. Maksudnya yang wala'alla hadza min al-iltifat ni, maksudnya ada yang ulama yang menyatakan ini daripada iltifat. Okey, baik. Ada yang ulama yang rad maksudnya ini bukan daripada iltifat. Ini disebut dalam kitab Bughatul Idah. Bughatul al-Idah syarah al-Idah li talkhis miftah. Wallahu ta'ala wa a'lamu fannul badi'. Wasalna ila akhir ismi thalith daripada ilmu balaghah. Fannul badi' terbagi pada lafziyah, maknawiyah. Yang maknawiyah yang banyak sini. Tak banyak makna pun. Boleh nak habis semacam ni. Boleh nak habis semacam ni. Tengok enggak. Bincang balik. Allah SWT a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.